Okay, dah nak bunyi record nanti kita start terus Okay kelas. So kita sambung kita punya kuliah. The angle between two planes. Okay, so situation dia beginilah. So kalau kita tengok kat sini kita ada P1, kita ada P2. Lepas tu dia minta angle between plane. Cuba tengok kat sini. Angle between plane. Nampak tak yang cikgu lukis ni? Angle between planes adalah yang tempat yang cikgu conteng ni. Celah tu. Boleh? Tu angle between plane. So ada satu plane P, ada satu plane P1 and P2. So angle between plane adalah kat situ. Okay. So macam mana dia cari? Macam mana dia cari angle between two planes? Adalah dia menggunakan normal. Satu dia menggunakan normal N1. Dia gunakan normal N2. Lepas tu cuba tengok kat sini. Dia pakai product rule. Product rule pula. Dia pakai dot product. Boleh? Sekejap lagi kita tengok sebab bila nak cari angle, mesti kita pakai dot product. Kalau nak cari area, mesti pakai cross product. Okay, so cikgu tunjukkanlah macam mana nak cari Untuk untuk cari angle, kita perlukan N. Boleh? Angle between two plane, kita perlukan N. So, N1 dan N2 lah. Untuk kes soalan example 1 ni, kita cuba keluarkan N dia dulu. So, andai kata yang pertama ni adalah P1. Yang kedua ni adalah plane 2. So kita cuba keluarkan dia punya N dulu. Okay, so kita keluarkan N yang pertama So N1. Boleh, N1 adalah 3I tolak 2J tambah 5K. Mana cikgu dapat ni? Sebab ni adalah Cartesian equation untuk plane yang mana 3, 2, 5 ni adalah koefisien kepada X, Y, Z ataupun dia sebenarnya adalah N. Boleh? Yang kedua pula N2. Cikgu ambil daripada mana? Daripada 4, 2, negatif 1. So 4I tambah 2J tolak K. Okay, N dah kita dah ada. So dia nak angle between two planes. Angle between two planes adalah N1 dot N2 is equal to magnitude of N1 magnitude of N2 cos theta. So kita nak cari theta lah. Boleh nak cari theta sekejap lagi. Okay, so kita susun balik. Cos theta is equal to N1 dot N2 over magnitude of N1 magnitude of N2. So kita cari Kita mulakan dengan pencarian dot product lah. Dot product kita ada 3, negatif 2, 5. Boleh dengar tak ni? Macam kusyuk je semua. Boleh cikgu, boleh. 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 Okay. So kita tengok sini 9, sini 4, sini 25. Teruskan lagi. Sini 16 tambah 4 tambah 1. Okey, kita cuba selesaikan. Yang atas dia adalah 12 tolak 4 tolak 5. Sini ada square root of 38, betul ke? 28 13 ya. 38. Betul. Kat sini kita ada 21. Atas kita ada 3 So cos theta adalah 3 bahagi square root of 38 21. Okey, theta. Berapa boleh dapat? Shift cos kan Shift cos dapat apa? Shift cos untuk 3 bahagi square root of 38. 38 kat sini bukan 38 square root of 21. Berapa jawapan dia? Cuba cek. 83. 83.9. Boleh? Ini kita punya jawapan lah. Betul tak? Betul cikgu. Betul kan? Okay. So angle between two planes mudah saja ambil N dia. N daripada equation of the plane. N daripada
Okay, betul-betul. 83.9. So ambil N daripada equation kedua. Daripada N ni kita akan buat dot product, kita susun, rearrange dia untuk dapatkan theta dia. So ni cos dia lah. Boleh Okay, tu yang pertama. Kita tengok example kedua. Find the angle between two planes. Find the acute angle between two planes. So soalan example 1, example 2 ni adalah jenis sama. Nak buat dua-dua ke atau pilih salah satu sahaja? Nak buat dua-dua ke kelas? Buat dua-dua. Buat dua-dua Dua-dua. Okay, so kita ada 3x tambah 4y, z tak ada. Boleh? Z tak ada. So maksudnya N1 adalah 3, 4, 0. N2 adalah 1, 2, 3. Abaikan nombor 5 ni abaikan nombor 6 sebab tak ada keperluan dah dalam kes ni. So kita susun cos theta is equal to 3, 4, 0, 1, 2, 3. Ada ni ada dot kat sini. Bracket hilang. Okay, square root of. Sini ada 3 square 9, 4 square 16. Sini kita ada 1 square tambah 2 square tambah 3 square. Okay. So kita selesaikan yang atas, kita akan dapat 3. 3 tambah 8 dapat 3 tambah 8 dapat 11. Bawah akan dapat square root of 25 ataupun 5 je nanti. Depan ni adalah 14. Ataupun jawapan dia adalah 11, 5 square root of 14. Okay. So theta adalah shift cos ataupun arc cos 11 over 5 times square root of 14. Okay. Tengok berapa jawapan dia. 53.9. 53.99. Boleh lah. 53.9 pun cikgu terima. 54 pun cikgu terima. Okay. Dah So setakat ni mudah kan nak cari angle between two planes? Boleh. Mudah ke boleh? Boleh cikgu. Mudah lagi. Mudah lagi. Okay, so boleh. Acceptable lagi lah. So andai kata semalam kita teruskan juga, sebenarnya boleh je kan? Ke tak boleh? Semalam sambung pening itu. Semalam tak boleh. Oh, pening. Okay, tak apa. Kita teruskan hari ni. Okay. So find acute angle between two planes. So acute angle be careful, acute angle. So acute angle is angle less than 90 degree. Okay, so kita tengok N1 dia kat sini adalah 1, 5, 1. N2 dia adalah 2 tolak 1, 2. Abaikan 3 dengan kosong So cos theta. Cos theta is equal to 1, 5, 1 dotkan dengan 2, negative 1, 2. Bawah ni akan jadi square root of 1 plus 25 plus 1. Sini akan jadi 4 plus 1 plus 4. Okay, atas kita ada 2, so 4 tolak 1, jadi tolak 1 lah. Boleh? Tolak 1. Atas ni akan jadi square root of 27. Ni akan jadi 9, so 3 lah kat sini. Boleh? Ataupun negative 1 over 3 square root of 27. Okay, cikgu ada pesan hari tu kan. Kalau cos negatif, jawapan dia mesti obtuse angle. So, kat sini, kita buatlah theta, shift cos ataupun arc cos, negative 1 over 3 square root of 27. Okay, kelas. Kita check jap. Berapa jawapan dia untuk theta? Okay. Boleh? Anyone? 93.68 cikgu. 93.68. Okay, good. 93.68 So, oleh sebab ni bukan acute angle, ni adalah obtuse angle. Obtuse angle. So, kena cari acute angle. So, acute angle
between the planes adalah, cikgu ambil alpha lah ambil alpha. Alpha is equal to 180 minus 93.68. Jawapan dia belakang 2. Lepas tu ada 3 point kat sini 86. Okey dah. So acute angle between the planes adalah yang ni. Ni Okay, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okay, so kita tengok tadi plane dengan plane, so sekarang ni line dengan plane. So line dengan plane situasi dia macam kat atas ni lah. Boleh, kita ada satu plane, kita ada satu line. Alright, so untuk yang ni cikgu minta hati-hati sikit lah. Cikgu minta hati-hati sikit, kenapa? Tengok consider R is equal to A plus lambda B ataupun R Okey, tapi sebelum tu cuba kita perhati betul-betul Anda kata cikgu lukis Cikgu, ni adalah ya. tadi cikgu start. Apa dia? Ya. Tadi cikgu start. Tadi cikgu stop. Tak dengar cikgu tak tadi. dengar. Sekarang? Tiba-tiba sekarang okey. Sekarang okey. Oh, sekarang dengar tak? Oh, sekarang okey. Macam Jangan dengar. Sekejap Dengar ke? Tadi slide hilang tak? Oh, patutlah ada call. So sekarang dah nampak dah. Dah. Nampak? Okay. So cikgu ulang balik lah. Tadi sampai sini habis kan? Explain. Sampai sini habis tak explain? Habis. Habis yang baru je lah tak ada Okay. So kita ulang balik situasi dia untuk line sebab sekarang ni kita tengah bincang line dengan plane tau. So line dengan plane nak cari angle between line and plane. So kalau ikutkan line kita pakai R sama dengan A tambah TV. So yang ni kita pakai lah. Untuk plane pula kita akan pakai R dot N is equal to D. So dua ni kita pakai. Kalau line dengan line kita akan pakai V dengan V. Plane dengan plane kita akan pakai N dengan N. Tengok line dengan line plus line kita akan pakai V1 dot V2. Kalau plane dengan plane kita akan pakai N1 dot N2. Lepas tu kalau line dengan plane kita akan pakai V1 dengan N1. So kita pakai V daripada line, N daripada plane. Okay, so kita tengok situasi dia Okay. So ni plane cikgu. Sekejap. Okay, ni plane cikgu. Ni plane cikgu. Besar sikit. Lepas tu kita ada satu line. Boleh? So line dia, V dia ke arah ni lah. Boleh? Ni V. Dan kena ingat plane akan ada always normal. Ni normal dia. Okay. Kalau kita cari angle between line and plane, kita akan pakai V dengan N. So kalau V dengan N, kalau ikutkan, kita akan dapat kat sini. Boleh? Kita akan dapat alpha ni. Tapi angle between line and plane adalah di sini. Boleh? Adalah di situ. Jelas tak kat kelas? Jelas cikgu. Boleh? Kita menggunakan N dengan V. N dengan V yang kita dapat adalah di sini. Boleh? Dekat antara normal dengan V. Tapi angle between line and plane adalah dekat sini. Dekat yang cikgu cuba conteng ni.
Boleh? Ni angle dia. So macam ada sedikit pengiraan yang mana 90 akan tolak alpha. Boleh? 90 akan tolak dengan alpha. Okey. Kalau jelas, cuba kita tengok kat bawah ni. Sedikit nota dia. So if theta is the angle between line and plane, then theta adalah half ataupun pi over 2 minus beta. Kes ni dia guna beta lah. Boleh? Kes ni dia guna beta. Sini tak cukup ni. Magnitude of B, magnitude of N. Tak cukup. Lepas tu, yang lain jangan pakai. Yang lain kita jangan pakai yang ni. Jangan pakai, kita takut confuse. Jangan pakai langsung. Kita pakai yang ni je. So, setiap kali cari untuk line dengan plane, dia special sikit. Mesti cari alpha dulu, kemudian baru cari dia punya theta. Okay. So, kita tengok dekat example 1 ni. From the equation of the plane. Ni adalah plane. So, ni dia. Fokus kita nanti dekat dia punya N. The normal to the plane is parallel to the vector 3i plus 4k. Betul lah. Normal dia parallel dengan vector. So ni tak ada isu sangat. Kalau kita baca boleh, from the equation to the given plane r dot 3i plus 4k is equal to 25. The normal to the plane is parallel to the vector k. So betul lah. Ayat dia tu saja nak pusing. Sebenarnya tak ada apa pun. So ni normal. Ni normal dia. Normal dia 3i plus 4k. Lepas tu, the line is parallel to the vector 3i minus j. So ada satu line, tak tahu kat mana, tapi somewhere dekat sini lah kot. Cikgu ambil cikgu letak kat sini. Ni vector dia adalah 2i minus j. So find the angle between the line and the plane. So angle dia adalah theta kat sini. Boleh? So kita nak cari nanti adalah alpha. Okay, so kita start So sama juga mencari cos theta. Cos theta is equal to n dot v over magnitude of n, magnitude of v. So kita start. Daripada sini kita ada 3i plus 4k. Means that kita ada 3, 0, 4. Sini pula kita ada 2i minus j. Dotkan dengan 2 minus 1, 0. Overkan dengan magnitude. So kita ada 9 tambah 16. Kat sini kita ada 4 tambah 1. Okay, selesaikan yang atas kita akan dapat 6. Bawah lain semua dapat kosong. So 6 lah kat sini. Sini pula kita ada 25 square root dapat 5. So sini set 5. Yang kita ada ni adalah cos. Bukan cos theta. Dia adalah alpha. Boleh betulkan sikit Ni adalah cos alpha. So yang kita dapat ni adalah alpha. Alpha cos 6 over 5 square root of 5. Okay kelas. Cuba tengok. Cuba tekan kalkulator. Tengok berapa nilai alpha. 57.54. 57.54. Boleh. So ni adalah alpha. So nak cari theta ataupun angle between line and plane adalah 90 tolakkan dengan 57.54. So kita akan dapat something 32.46. Okay, boleh kelas? Boleh? Ke start lagi? Boleh cikgu? Ke start lagi? Boleh cikgu. Boleh, tak start Okay. Okay, kita teruskan. Now, sekarang ni soalan example 2. Dia cakap find the angle between the straight line. The straight line dia buat dalam bentuk vector equation tapi dalam bentuk matrices. So, ni the plane. Ni plane So, ingat belakang ni adalah V. Satu negative figure adalah N. Okay, so kita cuba carilah angle between the straight line. So, kita pun start. Okay, sikit bagi nampak gambaran dekat mana equation tu. So, ni normal dia. Which is normal dia adalah I tambah J tolak 3K. Lepas tu kita ada V. Ni N V kita adalah 4I tolak tambah
tambah K. Boleh? Kita cari alpha dulu. Lepas tu, kita akan dapat theta. Okay, kita mulakan. Cos alpha adalah 1, 1, negatif 3. Dotkan dengan 4, 0, 1. Overkan dengan 1 tambah 1 tambah 9. Sini kita ada 16 tambah 1. Jawapan kita kat sini adalah 4 tolak 3. So, 1. Kat bawah kita ada square root of 11. Sini 17. So, alpha adalah arc cos kepada 1 square root of 11 square root of 17. Okay, kelas. Cuba check berapa jawapan dia. 85.81. 85.81 degree. So, theta adalah 90 tolak 85.81 degree. Jawapan kita should be 4.19 degree. Okay, kelas. So far faham? Faham, cikgu? Faham, cikgu. Okay. Boleh kita teruskan lagi? Faham. Okay. So kita tengok yang seterusnya. Point of intersection between a line and a plane. A line and a plane. Tengok kat sini. Ni satu plane boleh jadi bentuk macam-macam Bentuk awan-awangan macam ni pun plane juga. Dengan syarat dia adalah satu bentuk yang pipih. Boleh? So ni dalam gambar ni kita pakai bulat. Okay, so kita tengok the point of intersection between a line and a plane. We supposed to have a line through a plane. A line through a plane. Boleh? Yang mana titik B ni adalah dia punya intersection point. So kita tengok kat sini. Let R is equal to A plus TV is a vector line. R dot N is a plane. Where B is the point of intersection between line and plane. Okay, tapi how nak cari dia kan? Macam mana nak cari dia? So mudah sahaja. Pastikan line. Cikgu tulis kat sini 1. Line is in parametric equation. Boleh? Line is in parametric equation. Plane is in Cartesian equation. Yang ketiga, subs PE into CE. Yang keempat, find T. Yang kelima, sub T into PE. Boleh? Faham ke tak ni? Ke masih kabur? Masih kabur. Okay, so kita cikgu baca balik Line mesti dalam bentuk parametric equation. Line in PE, parametric equation. Plane in CE, Cartesian equation. Substitute parametric equation into Cartesian equation of plane. Sekejap, mana? Of plane. Boleh kita betulkan sikit. Lepas tu nanti kita akan dapat T tau. Cikgu aku tunjuk macam mana kita dapatkan T nanti. Lepas tu dah dapat T substitute into PE. Dia macam patah balik. Boleh? Okay. So gambaran soalan dia macam ni lah. Tengok kita ada vector equation of the line. Tukar kepada parametric. Ni parametric equation. Boleh? Perasan tak? Parametric dalam bentuk X, Y, Z. Lepas tu plane equation pula. Ni adalah vector form dia. Ni adalah vector form dia. Lepas tu perasan tak ni adalah Cartesian form dia. Okay, ni Cartesian form dia kan. So Cartesian form dalam bentuk PX tambah QY tambah RZ. So cikgu cakap tadi apa? Substitute PE into CE of the plane. Nampak tak? X,
Y, Z, kita akan substitute masuk di dalam X, Y, Z kat sini. Okay, so kalau susun nanti, kita akan dapat jawapan kita in term of T. T akan dijadikan sebagai subjek, kira-kira dapat nilai T, dah dapat nilai T, kita substitute balik T dalam ni. Boleh? Yang cikgu substitute ni adalah parametric equation of the line. Boleh? Dah dapat T nanti, kita akan dapatlah nilai X, Y, Z, which is B yang kita nak tu lah. Okay, kalau tak nampak lagi secara gambaran ni, kita buat dalam bentuk soalan. Okay, kita tengok. Okay, so kita tengok find the vector equation of the line passes through. Find the vector equation of the line passes through 3, 1, 2 and perpendicular to the plane. R dot 2i minus j plus k is equal to 4. So find the point of intersection between this line and the plane. Okay, so situation dia satu vektor. Tengok kita ada satu plane. Boleh? Yang mana ni plane dia. Lepas tu kita ada satu line passes through 3, 1, 2. Lepas tu dia cakap perpendicular to the plane. Maksudnya keadaan dia tegak macam ni. Boleh? Tegak macam ni. So ni adalah line punya. Find the vector equation. Sorry, bukan macam ni. Bukan situation macam ni lah. Sekejap cikgu betulkan. Bagi jelas sikit. So cikgu lukis. Okay, ni satu plane. Ada satu line, dia passes through the plane and perpendicular. Boleh? So kita tahulah kat sini adalah passes through the point somewhere dekat sini lah. 3, 1, 2. Dan kita tak tahu. Mungkin 3, 1, 2 tu duduk dekat plane ke, duduk atas line ke, kita tak tahu Tapi dia mention line passing through. So maksudnya duduk kat atas ni ke atau kat bawah ni. Kita tak tahu Okay. So lepas tu kita ada plane. Kita ada plane dengan end dia adalah 2 tolak 1, 1. 2 tolak 1, 1. Ni So bila dia cakap perpendicular to the plane, inilah situation dia. Perpendicular to the plane. Boleh? Ni plane. Dia perpendicular. So ni line dia So kita nak cari kat sini. X, Y, Z. Find also the point of intersection of this plane. Okay. So kita cari line equation dulu So line equation. Okay, line equation adalah R is equal to A plus TV. Boleh? R is equal to A plus TV. Dia nak vector equation kan? So kita buat R is equal to, dia passes through 3, 1, 2 plus T. Jadi sebab dia perpendicular to the plane, so automatic dia punya V adalah 2 tolak 1, 1. Ataupun boleh ditulis sebagai 3i plus j plus 2k plus t 2i minus j plus k. Boleh? So yang kita dapat ni adalah vector equation untuk line. Okay, so far boleh follow kelas? Boleh follow? Boleh, okay. So soalan pertama dia, find the vector equation of the line passes through the point 3, 1, 2. So yang cikgu cuba cari ni lah, 3, 1, 2 and perpendicular to the plane. So perpendicular to the plane, automatic kat sini n is equal to v. So cikgu ambil lah n daripada kita punya plane ni, kita jadikan v. So ni v cikgu ambil, cikgu letak sini. Okay, so cikgu dah menjawab yang pertama, vector equation of the line. Balik kepada find the intersection point pula.
intersection point, tengok syarat pertama tadi, line equation must be in parametric form. So parametric daripada sini kita tukar parametric form So cikgu ada X sama dengan 3 tambah 2T, Y sama dengan 1 tolak T, Z sama dengan 2 tambah T. Ni adalah parametric equation of line. Boleh? Daripada atas ni pula, kita tahu kita punya ni R dot 2I minus J plus K is equal to berapa kat atas? Is equal to 4 adalah vector equation of the plane. Kita tukar, dia akan jadi 2x minus y plus z is equal to 4. Boleh? Ni adalah Cartesian equation of plane. Boleh? Baca balik cikgu punya short note tadi kat sini. Short note cikgu. Line is in parametric equation. Plane is in Cartesian equation. So cikgu dah buat lah. Line dalam parametric form, plane dalam Cartesian form. Dah settle. Lepas tu substitute CE, substitute PE mana substitute PE into CE. Substitute PE into CE. Ambil X, Y, Z masuk dalam ni. Boleh? So cikgu masukkan 2 darab 3 tambah 2T. Tolak Y. Tolak Y. Y cikgu kat sini adalah 1 tolak T. Ni nak panah cikgu takut terkeliru nanti. Ingat tolak. Okey. Lepas tu tambah Z. Z adalah 2 tambah T. Sama dengan 4. Tengok cikgu substitute X, Y, Z yang ada dekat sini masuk dalam yang ada dekat sini. So X akan ganti dekat X, Y akan gantikan Y, Z akan gantikan Z. Okey. Patah balik kepada short note tadi. Tengok substitute PE into CE of the plane, find T. So bila dah dapat bentuk macam ni, kita simplify lah untuk dapatkan nilai T. So kat sini cikgu ada 6 tambah 4T tolak 1 tambah T tambah 2 tambah T sama dengan 4. So T kita ada berapa? 4T, 1T, T. So 6T. So kita ada 6 tolak 1, 5. 5 tambah 2, 7. So tambah 7 sama dengan 4. Boleh? So alihkan ke sebelah, kita akan dapat negatif 3. Kita ada 6T. So T kita adalah negatif 1/2. Sampai sini boleh follow kelas? Boleh. Boleh Okey. Dah dapat T, kita akan substitute balik T kita ni dalam X, Y, Z kat atas ni. Dah macam mana panah dah Kejap ke kiri, kejap ke kanan. So T ni kita akan masuk ke dalam equation of the line kita yang parametrik tadi tu. Sebab kita gunakan dia kan. So kita kena ganti balik lah nilai T nya. So X sama juga dengan 3 tambah 2 darab negatif 1/2. 1. Y pula kita ada 1 tolak 1/2. Yang kedua Z kita ada 2 tambah negatif 1/2. Okey, kita selesaikan. Ni potong-potong, tinggal 2 lah kat sini. Sini potong-potong. Potong-potong. Ni tolak jadi tambah. So jadi 3/2. Setuju ke? So kat sini pun dapat 3/2. Boleh? So kita ada point of intersection between plane and line. So point of intersection adalah 2, 3/2, 3/2. Okey, boleh kelas? Hello. Okey, so kalau boleh Cikgu, kita yang ada silap kan? Cuba cek. Ada silap ke? Kalau silap, bagi tahu. Kod kita boleh betulkan. Betul tak? 2 tolak 1/2 dapat 3/2 Betul. Betul Okey, dah settle. Jelas tak macam mana nak cari point of intersection between line and plane? Jelas. Jelas Okey,
So kalau ikutkan, ni dah muka 41, ni adalah last soalan lah. Sudah cikgu. Boleh, ni last soalan. Dia cakap, find the point where the straight line R intersect the plane R is equal to 5. Okay. So kita tengok kat sini. Dua-dua line dengan plane kita ni semua dalam vector form. Boleh? So tugas kita yang pertama adalah menukarkan vector equation ni kita tukar kepada parametrik dulu. X, Y, Z sama dengan negatif 4, 1, 9. Tambahkan dengan lambda. Kes ni diguna lambda. Sama je lah lambda ke T ke, dia adalah satu parameter. So negatif 2, 0, 4. So daripada sini cikgu ada X sama dengan negatif 4, 2 lambda. Y sama dengan 1. Tak ada lambda. Z sama dengan 9 tambah 4 lambda. Okey dah. Ni adalah PE of line. Boleh. Lepas tu kita ada R dot 2I plus 2J minus K is equal to 5. Boleh. Daripada bentuk ni kita boleh tukar kepada 2x plus 2y minus z is equal to 5. Ni adalah Cartesian equation of plane. Okay, apa kita buat seterusnya adalah menggantikan PE of line kepada CE of plane. So masukkan. So kita ada 2 darab negatif 4 tolak 2 lambda tambah 2y. So tambah 2 darab 1 tolak z. Z adalah 9 tambah 4 lambda sama dengan 5. Okey, kita teruskan. Kat sini dapat negatif 8 tolak 4 lambda tambah 2 tolak 9 tolak 4 lambda sama dengan 5. Okey, so tolak lambda, tolak 4 lambda. Kat sini kita ada negatif 8 lambda. Boleh? Lepas tu kita ada tolak 8 tambah 2 jadi tolak 6. Tolak 6, tolak 9 dapat tolak 15. Setuju? Okay, setuju tak? Setuju cikgu. Okay, so cikgu alihkan. Lambda kita akan dapat. Sini, ni bagi sebelah jadi 20. Tolak 8. Boleh? Okay, simplifykan dia. Dia adalah negatif 5/2. Okay, dah selesai cari lambda. Lambda yang kita ada ni, lambda yang kita ada, kita akan substitute masuk kepada ni, kat sini. Kita akan masuk kat sini. Boleh? So Y tu memang confirm dah 1 dah. Yang lain tu lah nak kena adjust Okay, cikgu substitute masuk So kita ada, apa lah tadi? X adalah tolak 4 tolak 2 darab negatif 5/2. Y kita ada 1, Z kita ada 9 tambah 4 darab negatif 5/2. Okey, cuba selesaikan. Yang satu ni satulah. Ni potong-potong. Ni akan dapat positif 5 tolak 4. Jadi 1. 1. Ni potong-potong. Dapat 2. So negatif 10 tambah 9 dapat negatif 1. So Negatif point 1. of intersection between line and plane 1, 1, negative 1. Okay, kelas. So habis chapter 5.
Sorry. Ada orang call. Cikgu pakai handset punya internet.